Weh, tak bersih weh kau cuci pinggan. Berlendir. Aku pandang pada Hafiz yang tengah belek pinggan di rak pinggan mangkuk. Bukan rak pun sebenarnya. Lebih tempat kita orang susun pinggan mangkuk yang dah dibasuh supaya kering. Bukan aku yang cuci, balas aku. Habis, siapa yang cuci? Bukan kau ke? Apa ni? Pagi-pagi si Hafiz ni dah bising. Dekat rumah sewa ni, kita orang tinggal berempat. Aziz, Daus, Hafiz dengan aku. Dia orang bertiga senior, aku junior. Hafiz ni paling cerewet. Bukan aku. Semalam aku balik. Memang dah bercuci, tapi tak susun dekat rak. Aku cuma tolong susun je, jawab aku. Aku ambil air tin dalam peti ais. Hafiz masih sibuk periksa pinggan dan mangkuk yang berada di rak. Sikit pun tak toleh pada aku. Tak Daus, Aziz punya kerja lah ni. Heish, cuci pinggan pun tak ikhlasnya, ngomel Hafiz sambil memasukkan beberapa pinggan ke dalam sinki semula. Kelentang-kelentung dia cuci pinggan-pinggan tu. Nampak sangat dia tak puas hati. Semalam bila sampai rumah dah lewat malam. Masa aku ke dapur untuk cuci tangan, aku perasan ada pinggan dalam sinki. Nampak macam dah cuci sebab tak kotor sangat. Sebab tu aku susun di rak. Aku keluar dari dapur bersama air tin aku dan terus keluar dari rumah dan beredar ke kampus. Apa-apa je lah, aku menyewa di sini pun sebab rumah ni paling murah dekat dengan kampus. Aku tak kisah sangat pasal housemate sebab aku pun jarang ada di rumah. Balik untuk mandi dan tidur je. Kebanyakan masa aku di kampus atau di perpustakaan. Setiap hari lewat malam baru aku balik, lepas perpustakaan dah sunyi. Kalau diikutkan, perpustakaan ada sediakan bilik belajar yang beroperasi 24 jam. Tapi biasanya pukul 12.30 malam tak ada orang. Malam tu aku balik rumah lewat daripada biasa sebab ada group of student yang stay sampai lewat. Jadi aku pun stay lah dengan diorang. Bila diorang balik, aku pun balik lah. Memang taklah nak stay perpustakaan seorang diri. Seram gila kot. Sampai rumah dah pukul 2 pagi. Dengar bunyi kelentang-kelentung di dapur. Sebelum masuk bilik, aku jengah lah dapur. Gelap pula dapur. Siapa pula yang duduk dalam dapur gelap-gelap? Sambil jengah tu aku nampak ada orang terbongkok-bongkok di hadapan sinki. Aku pun angkat tangan nak capai suis lampu. Tapi sebelum tangan aku sempat petik suis, tiba-tiba ada orang tarik tangan aku ke belakang. Mulut aku kena tekup dengan tangan orang. Aku ditarik masuk ke dalam bilik. Bilik gelap, hanya diterangi cahaya daripada skrin laptop yang berada di atas meja. Bunyi dari laptop tu berdentam-dentum. Aku mulanya nak meronta. Tapi lepas nampak muka Hafiz, aku tak jadi meronta. Dia tunjuk isyarat supaya senyap. Jari telunjuk dia di bibir. Aku angguk. Hafiz angguk pada orang di belakang aku. Tekupan mulut aku dilepaskan. Aku toleh ke belakang. Aziz rupanya yang tutup mulut aku. Aku angkat dagu dan bersuara. Kenapa dengan korang ni ya? Daus letak jari telunjuk dia di bibir sambil kerutkan dahi. Hampir bertemu kening dia. Bukan main marah. Bunyi laptop tu kuat gila. Tapi suruh aku senyap pula. Aneh betul. Ada benda di dapur, bisik Hafiz. Benda apa? Tanya aku separa berbisik. Hafiz pandang kiri kanan kepada Daus dan Aziz, seolah-olah mengharap diorang yang jawab soalan itu. Namun Daus dan Hafiz hanya balas pandangan Aziz. Aziz pandang aku semula. Tak tahu, tapi masa kita orang tengah tengok movie kat laptop tadi, tiba-tiba ada orang di dapur. Kita orang ingat kau. Tapi bila tengok dapur gelap, kita orang ingat pencuri. Lepas tu, pintas aku teruja. Hafiz letak jari di bibir. Tanda suruh aku perlahankan suara. Kemudian dia sambung cerita. So, kita orang hendap lah. Dah siap bawa tukul. Tapi bila aku nampak benda di dapur tu, terus hilang berani. Kau nampak apa? Soal aku perlahan. Ada kelibat orang tengah cangkung atas kabinet dapur. Kurus gila. Dia tengah jilat pinggan macam tengah kebuluran. Cepat aku tarik Aziz dengan Daus sebelah. Jilat pinggan? Maksudnya selama ini bukan ada orang cuci pinggan kotor yang kita tinggal dalam sinki itulah, soal aku. Lalu berdiri bulu roma aku. Daus saja saling berpandangan sesama sendiri. Daus nampak seperti meloya. Mana taknya, entah berapa kali dah dia ingat aku yang cuci pinggan tu. Padahal aku tak cuci. Aku susun je di rak. Lepas tu masa nak guna, dia orang ambil dari rak terus guna. So apa kita nak buat ni? Benda tu masih di dapur ke, soal aku. Hafiz angkat bahu. Tanda tak tahu. Aziz pun tak tahu. Daus pun tak tahu. Aku lagilah tak tahu. Hafiz mula duduk atas lantai antara katil Aziz dengan Daus. Kami semua menyusul, duduk di lantai sambil bersandar di katil. Bunyi dari filem yang dimainkan di laptop masih berdegar-degar. Namun bilik itu seolah-olah sunyi. Semua orang berdiam diri. Sambil berfikir, anak mataku meliar di segenap ruang bilik. Tiba-tiba aku terlihat sesuatu di celah pintu. Wah! Melompat aku dari lantai, terus naik ke atas katil. Nak tercabut jantung aku. Hafiz, Aziz dengan Daus pun ikut terjah naik atas katil yang sama. Kenapa weh? Kenapa? Tanya Aziz.
Aku tunjuk ke arah pintu dan beritahu, aku nampak macam ada orang sedang mengintip dari celahan pintu bilik yang separa terbuka. Muka dia cengkung, macam tengkorak dengan kulit je. Bila dia perasan aku dah nampak, dia terus sembunyi balik belakang pintu. Jelas aku sambil tangan tergetar-getar. Kau biar betul? Tanya Daus. Kali ni kita orang dah tak hirau nak tahan-tahan suara, sebab benda tu dah tahu pun kita sedar kewujudan dia. Serius, aku nampak dia dekat si tersekat perkataan yang aku nak sebut jari aku sedang tuding celahan pintu. Aziz, Daus dan Hafiz perlahan-lahan toleh ke arah yang aku tunjuk tu. Di situ benda tu sedang mengintip. Kali ni dia tersengih. Kita orang macam terpaku lihat benda tu. Masa tu rasa macam seluruh badan aku kebas dan semut-semut. Benda tu memang nak kita orang tahu kewujudan dia. Hanya bila dia mengekek di balik pintu tu, kita orang mula terjerit-jerit macam orang histeria. Jerit sampai kering tekak, pedih macam terkoyak. Sampai jiran sebelah datang ketuk pintu, macam nak roboh pintu dia ketuk. Lama jugalah sebelum kita orang berani nak keluar bilik dan buka pintu rumah. Dekat luar jiran-jiran dah berkumpul. Diorang mula risau dengan 4 orang remaja lelaki menjerit-jerit dalam rumah. Hampir dah diorang nak call polis. Nasib baik kita orang buka pintu. Masa nak jelaskan apa yang berlaku, rasa macam orang bodoh pula nak cerita perkara yang sebenar. Nak tipu, masa tu otak dah tak boleh fikir apa nak goreng. Ni mesti kes benda tu datang lah tu, kata seorang pakcik. Semua orang pandang pakcik tu. Pakcik tu soal kami dengan hanya satu perkataan. Kan? Aku lihat jiran-jiran yang lain macam faham apa yang dimaksudkan oleh pakcik tu. Jadi, aku angguk mengiyakan tekaan pakcik tu. Lepas tu dengar jiran-jiran berbisik sesama sendiri. Rupa-rupanya di kawasan ini memang ada kes benda masuk rumah. Ia geledah rumah tak bersih, makan sisa makanan yang tak diuruskan dengan baik. Namun tak ada siapa tahu benda itu apa. Ada kata benda tu ada orang bela, tapi tuan dia dah buang dia. Ada juga kata tuan dia mati. Entahlah, tak tahu mana satu betul. Tak kisahlah mana satu yang betul, kita orang berempat sepakat nak pindah rumah sewa lain. Tuan rumah tu relax je bila kita orang bagi tahu kita orang berempat nak keluar. Lain kali, jangan tinggal pinggan kotor tak cuci semalaman. Nasihatnya selamba setelah dia ambil kunci rumah daripada kita orang.